Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Alhamdulillah, hari ini Ustazah diberi kesempatan untuk menyediakan bahan pembelajaran sebagai PDPR kita pada minggu ini. Ustazah harap anak-anak semua telah membaca doa sebelum belajar dan doa penerang hati. Baiklah, hari ini kita akan mengulang kaji dan mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang kedudukan huruf Hamzah dalam ejaan Jawi. Ada 4 kedudukan Hamzah, iaitu Hamzah di atas alif. Yang kedua, Hamzah di bawah alif. Ketiga, Hamzah setara, iaitu Hamzah yang berada sama kedudukannya dengan huruf lain. Dan yang keempat, Hamzah berumah. Okey, jom kita belajar satu demi satu. Okey, yang pertama kita pergi dahulu kepada Hamzah di atas alif. Ada satu kegunaan sahaja, iaitu diletakkan di atas alif apabila imbuhan awalan se, ke, di bertemu kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Contoh orang. Orang, kata dasar ini bermula dengan huruf alif. Maka apabila kita sambungkan dengan imbuhan awalan se, perlu tambah hamzah di atas alif. Jika tidak tambah hamzah, kita akan baca dia sebagai saurang. Bila kita letak hamzah, kita akan baca dia sebagai seorang. Okey, contoh yang kedua, arah. Kata dasar ni pun bermula dengan huruf vokal alif. Kita nak bunyikan dia ke arah, tambah hamzah di atas alif selepas disambungkan dengan imbuhan awalan ke. Dan begitu juga dengan contoh yang ketiga, ambil. Sambungkan dengan imbuhan awalan di, ambil. Perlu letak hamzah. Kalau tak ada hamzah dekat situ, kita akan baca dia sebagai dambil. Okey, jadi oleh itu, imbuhan awalan se, ke atau di bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal alif, perlu tambah hamzah di atas alif. Okey, faham ya anak-anak? Seterusnya, kedudukan hamzah di bawah alif. Okey, dekat sini ada 2 kegunaan. Okey, fahamkan betul-betul. Yang pertama digunakan pada 2 perkataan sahaja. 2 perkataan ni sahaja, iaitu perkataan dan Islam. Dan Islam. Okey, ingat ya anak-anak, 2 perkataan sahaja. Okey, lagi satu, kita akan guna hamzah di bawah alif pada satu keadaan sahaja. Satu keadaan yang macam mana? Okey, bila anak-anak jumpa perkataan email, e-pustaka, e-dagang ataupun apa-apa e-lah yang anak-anak jumpa. Okey, ada sengkang macam ini. Jadi anak-anak perlu menjawikan seperti ini. Email, nampak ya? E-pustaka, e-dagang. Hamzah diletakkan di bawah alif. Ini satu keadaan yang menggunakan hamzah di bawah alif. Seterusnya, kedudukan hamzah setara. Okey, ada 2 kegunaan juga. Okey, digunakan pada kata pinjaman bahasa Arab. Ini kita dah belajar dari tahun 3. Anak-anak pun dah tahu kata pinjaman bahasa Arab yang menggunakan hamzah setara. Contoh seperti doa, Al-Quran, wudu ataupun ihfa dan macam-macam lagi kan. Okey, fungsi yang kedua digunakan sebagai pemisah antara 2 huruf vokal ataupun dikatakan dalam tajuk diftong lah, di mana huruf vokal duduk bersebelahan dalam 2 suku kata dan disebut berasingan. Okey, contoh paip disebut berasingan. Nak eja pa,
kemudian ib tambah hamzah. Hamzah ya pa ib. Baik. Okey, rasai. Jawikan rasa, kemudian i. Vokal A dan I duduk bersebelahan. Rasa I. Bunyi dia disebut berasingan. Okey, kalau berada di awal perkataan pula, contoh ice cream. Ice cream. Lihatnya hamzah duduk di sebelah alif. Sebelah dia, setara dengan huruf lain. Okey, yang kedua audit. Ini adalah diftong yang bermula di awal perkataan. Audit. Ramai yang eja audit tak letak hamzah. Dia letak alif waw terus. Salah ya? Okey, salah. Kena letak alif hamzah waw. Au. Kemudian di. Okey anak-anak, kita dah sampai kepada kedudukan hamzah yang terakhir, iaitu hamzah berumah. Ada dua keadaan juga yang ini penting anak-anak perlu fahamkan betul-betul. Digunakan pada kata pinjaman bahasa Inggeris yang bermula dengan sub atau this, bertemu kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Okey, kata pinjaman bahasa Inggeris yang bermula dengan sub atau this jumpa dengan kata dasar, bersambung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Contoh sub editor. Okey, nampak ya? Sub jumpa dengan editor. Huruf vokal mula editor tu. Okey, jadi kita nak menjawikan hamzah perlu ada rumah kosong, kemudian baru kita letak ya. Okey, sub editor. Okey, contoh yang kedua. Disinfeksi. Nampak ya? Dis berjumpa dengan kata dasar infeksi, huruf vokal infeksi. Okey. Jadi bila kita nak menjawikan, perlu letak hamzah berumah selepas perkataan dis. Okey, sambungkan sahaja disinfeksi. Okey, ingat ya anak-anak. Okey, dan yang terakhir, hamzah berumah kita akan jumpa juga dalam kata pinjaman bahasa Arab seperti malaikat dan tahniyah. Ada lagi beberapa perkataan. Okey, nanti kita buat latihan, okey? Jadi inilah dia kedudukan hamzah dalam ejaan jawi. Ustazah harap anak-anak semua memahami apa yang ingin Ustazah sampaikan. Hari ini anak-anak perlu membuat nota melalui video PDPR kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.